Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Seperti biasa, sebulan sekali muka kedua-dua wajah Apa Khabar Malaysia akan diserikan oleh dua orang jejaka. Yang pasti saya tak boleh sebutlah, pastilah yang kacak kan. Okey. Selamat pagi kepada anda. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Tentunya juga hari ini kita harap agar semua dalam keadaan baik dan juga sihat belaka. InsyaAllah, dan kita sudah pun dah masuk ke minggu kedua lah. Minggu kedua berpuasa sekejap je kan? Sekejap je. Hari ini 10 Ramadan ke dah 11? 11 dah. Awak puasa benar tak? Puasa penuh. Alhamdulillah masih penuh. Jangan terus cakap puasa benar kan. Nah, kita percaya. Dan saya dengar juga sekarang ini banyak ibu bapa berkongsi kisah bagaimana ragam anak-anak apabila berpuasa ni. Tentunya itu adalah, saya kira, satu momen yang menarik jugalah untuk kita ingati kan. Walaupun kadang-kadang ialah nak melayan ragam anak-anak ni kan. Pukul 4 ibu dah buka belum? Pukul 5 pun dah tanya dah kan. Tapi itulah saya kira salah satu usaha kita mendidik anak-anak kita, tetapi janganlah sampai kita memaksa yang menyebabkan anak-anak kita rasa macam alamak terbebannya puasa kerana Islam itu mempermudahkan, membenarkan mereka juga tidak diwajibkan, tetapi mendidik itu boleh, tapi apabila dengan caranya. Tapi saya rasa momen itulah saya kira akan menyebabkan kita bila jadi ibu bapa kan, bila kita dah berusia nanti mesti kita akan teringat flashback balik. Tengok momen tu. Nak pula zaman bukanlah zaman sekarang, tapi waktu ketika ini musim panas, so anak-anak dekat sekolah pun ada bawa kipas dan sebagainya. So itu momen yang mahal lah juga. Saya sempat satu video ditularkan oleh seorang cikgu ni berkaitan tentang kipas tu kan. Menarik minat saya jugalah apabila anak-anak ni berpuasa panas kan, bawa kipas mini. Tapi itu salah satu strategi ibu bapa yang prihatin terhadap situasi semasa anak-anak. Kita harapkan agar anak-anak juga berada dalam keadaan sihat sejahtera dan boleh melalui fasa bulan puasa ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Okey, ini antara portal yang boleh kita kongsikan kepada anda, di mana kita tahu penghujung bulan ni 31 Mac akan ditutup untuk proses pendaftaran dan juga kemaskini sistem padu. Jadi setakat ini di portalbernama.com kita kongsikan kepada anda sekitar 6.04 juta ataupun 27.4% warga negara dan juga penduduk tetap di Malaysia telah mendaftar sistem padu tersebut. Dan suka untuk kita war-warkan kepada anda di luar sana untuk sama-sama kita kemaskini dan juga daftar sistem padu ini supaya mereka yang layak ataupun benar-benar perlu untuk mendapat subsidi itu boleh kita terus berikan kepada sewajarnya. Okey, tentang perkara ini amat ditekankan oleh Menteri Ekonomi kita, Rafizi Ramli, dan juga ini adalah timbalan menterinya, Datuk Hanifah, yang memaklumkan bahawasanya setiap daripada rakyat Malaysia perlu untuk mengemaskini, memandangkan kerajaan sedang merangkakan strategi berkaitan tentang pemberian dan juga subsidi. Dan difahamkan juga baru 2 atau sehari lepas bercakap berkaitan tentang harga diesel dan juga RON 95 akan diapungkan. Terdahulu juga kita baru saja dimaklumkan berkaitan tentang harga tepung yang telah pun diapungkan. Ini juga merupakan sebahagian daripada bagaimana kerajaan merancang strategi ekonomi negara dan juga kewangan negara supaya kita menyalurkan bagi mereka yang betul-betul tepat. Dan difahamkan juga Menteri Ekonomi juga memaklumkan bahawasanya sebenarnya ramai dari kalangan mereka yang sepatutnya terima bantuan tidak mengemaski maklumat dan tidak pernah ada data pun selama ini. Betapa penting data ini untuk dikemaskini, memandangkan usaha-usaha kerajaan untuk merangka strategi ekonomi berdasarkan kepada kerangka ekonomi itu harapnya akan disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dan saya kira janganlah kita rasa was-was, curiga dengan usaha yang dilakukan kerajaan, kerana kerajaan juga memainkan peranannya untuk memastikan supaya data maklumat kita itu disimpan dengan rapi dan mengelakkan sebarang kebocoran data. Dan kita nak berehat dulu, tapi sebelum tu Dini, kita nak tengok dulu ramalan cuaca hari ini sebelum kita ke rakas tugas dari Bilik Berita. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihati semua pihak agar mematuhi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan tidak berlebihan memberikan ulasan dalam isu berkaitan penjualan stokin yang tertera kalimah Allah. Kita tahu bahawa ini suatu pengajaran yang agak mahal dan saya
yakin semua pihak patuh kepada titah tuanku dan kita selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak timbul sebarang permasalahan, apatah lagi ianya mungkin bertujuan oleh setengah pihak untuk mengaitkan dengan 3R. Jangan lebih berlebihanlah di dalam perkara ini. Beliau menjelaskan siasatan dan lawatan oleh pihak pengilang mendapati stokin itu bukan keluaran kilang berkenaan, sebaliknya barangan yang diimport dari China. Justru beliau berharap perkara itu diambil sebagai pengajaran dan diselesaikan sebaik mungkin supaya tidak disalah tafsir dan dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan mengadakan perbincangan dengan wakil pembangkang berhubung permohonan peruntukan di kawasan masing-masing dalam masa terdekat. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, hasil perbincangan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu depan. Yang ini apa yang kita nak bawa ialah saya akan bawa bincang untuk whip kerajaan, whip parti-parti dalam kerajaan, dan pada situ nanti kita akan laporkan kepada kabinet dan dari situlah keputusan akan dibuat. Kabinet Jumaat ini kan macam mana? Belum. Saya kena berjumpa dengan whip dulu. Ketua-ketua parti yang dilantik oleh parti menjadi whip parti lah. Jadi kena bincang situ baru kita kemudian akan dapat direction daripada kabinet, dan kalau perlu perbincangan lanjut maka kita akan bentuk tim untuk membuat perundingan. Pada titah diraja sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah Persekutuan 2024 di Istana Negara pada Selasa, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan harapan agar perhatian dan peruntukan dibahagikan secara saksama kepada semua bandar di 13 negeri seluruh Malaysia. Seri Paduka Baginda bertitah sekiranya semua negeri dapat dibangunkan bersama, penghijrahan penduduk ke pusat bandaraya dapat dikurangkan dan kesesakan akan lebih terkawal. Seorang bayi perempuan yang masih bertali pusat ditemukan di atas anak tangga tingkat 9 sebuah pangsapuri pada 11 Mac lepas. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan bagi mengesan suspek utama. Bayi tersebut ditempatkan di Hospital Sultan Ismail dari 11 Mac sehingga Isnin lalu dan telah diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk penjagaan sah. ACP Raup berkata kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan sekaligus memohon orang ramai yang mempunyai maklumat untuk menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan atau Pegawai Penyiasat Nur Adila Zainuddin. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya percaya golongan macam kita ni yang dah berkeluarga sekarang ini ada rusing sedikit kerana sudah masuk minggu kedua bulan Ramadan ni. Dia bukan lagi bercakap soal nak pergi makanan apa hari ni, bukan itu saja. Dia dah bercakap tentang sofa, baju kena sedondon, kasut baru. Dah ada perancangan hari raya. Dah kena ada dah. Dan tentunya kalau yang berkeluarga tu lelaki lah antara antara yang banyak akan kusut lah. Okey. Ini juga kita nak berbincang mengenai perjalanan kita sepanjang menempuh bulan Ramadan ini. Sudah pastinya antara asasnya adalah berkaitan dengan perancangan kewangan kita. Betul. So macam mana kita nak kawal perbelanjaan kita sepanjang bulan Ramadan ini, khususnya masa kita menempuh bazar Ramadan itu pada awal hingga ke akhir. So ini kita bawa kepada anda. Ada tetamu yang cukup istimewa hari ini di studio. Siapa dia Dini? Sila kenalkan. Kita bersama dengan Dr. Maizan Hassan yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Perekonomian dan juga Kewangan dari Unity and Business School ataupun dari Universiti Teknologi Nasional. Selamat datang Doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Doktor, tadi saya dah mula tadi kan berkata tentang pembelanjaan ni. Tentunya dah masuk minggu kedua ni, dia dah tak bercakap soal bazar Ramadan semata-mata. Ni dekat beberapa pasar raya, gedung pakaian dah penuh dah ni kan. Tentunya kita nak mengelakkan supaya kita ni overdo dalam membelanja. Dan pastinya juga nak raya ni tak cun lah kalau tak meriah kan. Meriah dan juga perbelanjaan. Bagaimana kita nak memastikan supaya meriah tetap ada, perbelanjaan tetap juga terkawal dalam konteks ini? Doktor, bagaimana?
Okey, ya, Ashraf dengan Izzul ya. Memang tak dinafikan, memang agak sukar sebenarnya untuk kita merancang untuk mengawal perbelanjaan. Apatah lagi dengan keadaan zaman sekarang yang ekonominya kan, dengan kos hidup yang tinggi, ditambah pula dengan bulan Ramadan. Memang tak mudah ya. Dengan godaan-godaan di bazar Ramadan macam Ashraf cakap tadi kan, dengan pelbagai juadah-juadah yang menyelerakan ya, ditambah pula dengan bazar-bazar yang ada di mana-mana sahaja kan. So memang tak mudah, betul tak? Okay. Dan tapi adakah kita nak di selepas Ramadan ataupun selepas Hari Raya kita menghadapi kesukaran kewangan ya, di mana kita tak boleh menjalani kehidupan normal disebabkan oleh terlebih over budget tadi yang macam Ashraf dan Izzul cakap tadi, betul tak? Okey, so seperti apa yang saya selalu sarankan ya dekat pelajar-pelajar saya di Unit 10, apa yang penting ialah kita ada satu peruntukan lah, kita ada bajet khas. Contohnya kita dah allocate siap-siap satu peruntukan. Seperti tadi cakap kita nak untuk raya juga kan. So kita memang ada satu portion daripada pendapatan kita yang kita allocatekan untuk perbelanjaan Ramadan dan juga perbelanjaan Hari Raya. Antara yang saya boleh cadangkan ialah kita guna formula mungkin 50-30-20 ya. 50% which is daripada pendapatan kita tu kita allocatekan khas untuk perbelanjaan keperluan. Jangan lupa ya, kita masih ada keperluan-keperluan asas yang memang tetap kita kena bayar. Ya, contohnya apa? Rumah kan, kereta, pengasuh anak, benda tu memang dah fix. Jangan pula nanti dah terlampau excited sangat nak beraya, juadah yang pelbagai, kita dah tergelincir daripada yang sepatutnya kita bayar, right? So katalah gaji kita 2,500, basic kita 2,500, so kita allocate 50% daripada pendapatan kita tu mungkin dalam 1,250 untuk kita belanja keperluan. Okay? So another 30% tu kita allocatekan untuk kehendak kita ataupun perbelanjaan berubah-ubah. Contohnya ini bukan sahaja terpakai pada bulan Ramadan, Izzul dengan Ashraf, tapi boleh juga diguna pakai di mana-mana bulan saja ya. Which is 30% tu untuk kadang-kadang kita nak keluar makan yang sedap sekali-sekala kan. So kita mungkin boleh ambil daripada situ. Right, daripada 2,500, so kalau 30% so dalam 750. Kita dah ada peruntukan khas untuk itu. Right, nak pergi movie kadang-kadang kan, so boleh ambil daripada yang tu. So another 20% adalah untuk perbelanjaan ataupun simpanan akan datang untuk keselamatan. Ya, so kita allocate dalam 500 ke dalam 2,500 tu. Alright, itu antara yang kita boleh guna pakai lah. Bukan sahaja di waktu Ramadan, bukan sahaja untuk persiapan Hari Raya, tapi juga untuk bulan-bulan yang lain. Doktor, boleh tak kalau untuk bulan Ramadan ni je lah kan, sebab sabut Syawal kan, kita tidak memposisikan sedikit untuk simpanan kecemasan tu ataupun masa depan tu. Sebab atas alasan sebulan je. Sebulan je kita tak nak, sebab terpaksa belanja lebih sikit. Boleh tak kalau kita buat cerita betul? Okey, dia macam ni. Sebenarnya dia fleksibel. Kita ukur ikut badan kita sendirilah kan. Tetapi kita buat 50-30-20 ni bukan bulan Ramadan saja, betul tak? Kita ada buat untuk bulan-bulan sebelumnya. Ingat yang kita ada 30% tu untuk keperluan kehendak kita, belanja yang berubah-ubah. So kita boleh allocate RM50 contohnya setiap bulan untuk kita spend Ramadan. Katalah kita ada 12 bulan. Ramadan sebulan. So kita allocate daripada 30% perbelanjaan berubah-ubah kita tu sebanyak RM50 untuk next Ramadan. So kalau dah 10 bulan kali dengan 50, kita dah ada 500 ekstra. Untuk kita berbuka puasa, kan nak reward anak-anak kita, kan pergi bazar contohnya. Boleh. Be flexible with it. Sometimes 50% tu, kadang-kadang kita ni perbelanjaan tetap kita banyak, kan? Kadang-kadang 50% tu lebih. So mungkin kita play around with that portion. So mungkin 65%, 65-25. So kita lebih tahu tentang diri kita kan, tahap kewangan kita macam mana, right? And then kita boleh mengikut pendapatan kita. Kadang-kadang gaji kita naik kan, ataupun kita ada nak bayar something yang unexpected. Walaupun kita ada duit simpanan yang 20% tu mungkin tak cukup, right? So kita mungkin boleh ambil sikit daripada perbelanjaan berubah-ubah kita tu. Nanti next month kita top up lah balik.
Right? So boleh. Okey doktor. Okey. Menjadi satu kebimbangan untuk golongan ibu bapa khususnya. Banyak juga kita baca benda ni dekat portal media sosial dan sebagainya. Nak masuk sekolah nanti, persiapan untuk belanja sekolah, bajunya dan sebagainya. Lepas tu nak masuk bulan Ramadannya. Lepas tu akan datang ni bulan puasanya untuk mereka yang mungkin dah ter-overspend bajetnya tu. Mungkin portionnya dah bertukar-tukar. Macam mana mereka nak kembali strategi kewangan mereka untuk supaya orang kata tak susah after raya ni? Ya, memang dah 10 Ramadan kan. Kadang-kadang kita dah tergelincir, bukan sikit ni, dah tergelincir banyak dah kan. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan tu nak itu, nak ini, nak, betul tak? Tambah-tambah kadang-kadang juadah di bulan Ramadan ni tak ada di bulan-bulan lain, betul tak? Tiba-tiba dia muncul. Kadang-kadang nak dapatkan juadah tu kena pergi kat sesuatu tempat kan. Tapi bila dah sampai Ramadan, ada kan. Memang kita tak lari daripada benda tu, right? So antara cara yang kita boleh tips-tips dia lah kan. Kod-kod lah kita macam alamak baru tersedar kan. So mungkin banyak cara, antaranya mungkin kita boleh buat, saya cadangkan lah ya. Saya pun bercakap juga dengan pelajar saya di Unit 10 tentang ni. Mungkin kita boleh start educate ataupun kita ajak kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita untuk buat masjid hopping ke. Kita mungkin boleh berbuka puasa di masjid. Kan? Saya banyak pergi ke masjid-masjid dan saya dapat tengok ya, juadahnya pun boleh tahan juga dan suasananya pun memang betul-betul mendidik kita. Sebab kita kena ingat bulan Ramadan ni bukan sahaja memang mendidik ya, memang tujuan untuk mendidik kan. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita. So dengan cara ni bila kita dah tersedar tu, kita dah tahu dah kita dah tergelincir ni, so kita clear, okey, dah tergelincir ni kan. So kita back on track. Dan kita mungkin boleh start buat macam pergi berbuka puasa di masjid kan, ataupun menyediakan masakan sendiri kan. Kan kita boleh memasak sendiri dan kita kena pastikan, tapi kita still lagi kena buat perbandingan tau. Sometimes masak lebih mahal berbanding membeli. Betul. Right? So kita mungkin kena buat analisis sikitlah. Kita kena buat analisis sikit. Kalau dah anak ramai, mungkin memasak tu lebih menjimatkan sebab dia economy of scale. Betul. Kan? Tapi kalau kita seorang, kita nak masak, kita kena beli barang-barang yang banyak kan. Bawang tak boleh beli 2 biji je. Betul tak? Alright. So kita kena buat comparison lah. InsyaAllah baru 10 Ramadan. Jangan risau. Masih lagi sempat lagi. Masih lagi sempat. Kembali ke bakal jalan. Yes. Silalah kembali. Kembali. Doktor, bercakap soal kewangan ni, kalau satu kepala je mudah kan, kita hanya menyusun untuk diri kita. Dia ada problem apabila kita ada 2 kepala, khususnya mereka yang berkahwin, suami dan isteri. Komunikasi kewangan antara pasangan sangat penting. Apatah lagi di bulan yang mulia ni, termasuk nak raya. Ditambah pula dengan balik kampung nanti kan, mentua dengan nak tunjuk siapa lebih hebat dan sebagainya kan. Nak bercakap soal komunikasi kewangan antara pasangan, apakah strategi yang sebaiknya dilakukan supaya komunikasi kewangan itu wujud antara pasangan dan mengelakkan berlakunya perbalahan dalam konteks perbelanjaan ini? Yes, betul. Kadang-kadang 2 kepala, lepas tu bila ada anak pun dia ada juga dia punya preference dia kan. Betul. Dah bertambah kepala dah, betul tak? So memang tak dinafikan komunikasi ni sangat penting dan komunikasi kewangan. So literasi kewangan ni kena ada juga ya. Apa yang kita boleh buat, macam tadi kita buat peruntukan, betul? Kita buat bajet kan. So jangan ingat negara je ada belanjawan. Betul. Keluarga pun kena ada belanjawan. So kita communicate, kita senaraikan perbelanjaan kita. Dan senaraikan pendapatan kita. Kita combine kan? Okay, and then selepas ditolak, dan kita kena betul-betul telus dan transparent. Okay, ini sebenarnya perbelanjaan kita. Kena bersifat terbuka itu. Ya, bersifat terbuka, right? And then kena sentiasa berbincang lah, nak beli baju macam mana kan, dan kena ingat jangan papa asal bergaya, betul tak? Alright. Okey, sentiasa kena, dan juga kita boleh tetap bercantik-cantik, bergaya-gaya kan, tanpa mengeluarkan belanja yang besar. Yang penting untuk mengelakkan pergaduhan tadi kan, perbalahan tadi, yang penting komunikasi dan literasi. Kena ada kefahaman tentang tahap kewangan. Jangan berselindung. Sekiranya ada hutang-hutang yang perlu dibayar kan, ada tunggakan-tunggakan antara pasangan, jangan berselindung. Kena transparent supaya tidak ada pertelingkahan di masa depan. Lepas raya kan, nanti semua bermasam muka, tak best lah, betul tak? Dan bermaaf-maafan dah masa raya kan. Takkan nak buat konflik lagi. Takkan nak buat konflik lagi. Nak gaduh-gaduh tak apa. So lepas raya tu kita berbaik semula. Tapi kalau boleh janganlah gaduh. Okey doktor. Di bulan raya ni satu perkara yang perlu juga kita tengok adalah kelengkapan baru.
So anda kata kalau ada request daripada pasangan kita, kalau nak minta contoh macam langsir baru, sofa baru dan sebagainya, lelaki dilahirkan sifatnya untuk menyediakan. So mungkin ada nasihat ataupun tips yang boleh Dr. kongsikan macam mana untuk golongan lelaki ini, walaupun ada kelinciran kewangan tadi berlaku, tapi dalam masa sama boleh juga sediakan barang-barang tu mengikut kemampuan masing-masing. Ini saya rasa ni pertanyaannya daripada ikhlas daripada kaum lelaki ini kan. Ini ada dah, ini ada dah terbuku di hati ni, betul tak? Okey. Ya, betul Izu. Kadang-kadang kita ni nak memenuhi kehendak yang tersayang kan. Yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita membakar diri kita, kan. Okey. Penting ya untuk kita sebenarnya mengenal pasti itu keperluan ke kehendak. Betul tak? Perlu ke kan? Okey. Adakah langsir itu dah 5 tahun tak berganti kan? Ataupun adakah kenapa? Apakah tujuan kita sebenarnya? Kita kena faham betul-betul apa. Jadi Izu kena bagi tahu isteri lah kan. Communicate kan. Kan apa tujuan sebenarnya kan? Apa tak salah sebenarnya. Dapat pahala Izu mengembirakan hati isteri kan. So kita dah bentang dah belanjawan kan. Sekiranya ada surplus kita panggil, ada lebihan, right? Ada lebihan, so kita boleh berbelanja mengikut kesesuaian lebihan. Sekiranya tak ada lebihan sebab Izu dah bentangkan dah belanjawan, pendapatan, tolak perbelanjaan. So ini baki dia. So senang untuk Izu dan Ashraf juga convince isteri. Okey sayang, boleh kita tukar langsir, tapi ayah ada abang ada untukkan dia je. Kan? So communication is the key. And then satu lagi ialah bila kita ada detail perbelanjaan tu, senang untuk kita jadikan sebagai reference, sumber rujukan untuk mengelakkan konflik, untuk lebih telus kan, untuk membuat keputusan dengan tenang. Okey, sikit saja ni. Saya percaya sekarang ni tengah banyak buat jualan murah. Sale, diskaun yang ada ni kan, dan pastinya kita dengar diskaun kan ni semangat dah ni kan. Malam ni juga bang, malam ni juga kena turun. Okey, ini pesanan kepada masyarakat kita yang barangkali tengah dalam naik syekh nak berbelanja kan di hujung-hujung ini. Perkara yang perlu untuk diingati mereka supaya mereka dalam keadaan meskipun ada tawaran murah, tetapi mereka perlu ingat juga bahawasanya hari itu sentiasa berjalan, perbelanjaan juga sentiasa berjalan. Ya, betul. Saya sendiri pun excited kalau ada sampai 60%, 50% kan. Walaupun kadang-kadang barang tu kita tak perlu pun. Tapi disebabkan oleh tergoda dengan tawaran-tawaran tersebut. Betul tak? Okey. First thing first ialah kita kena tengok value for money. Betul, kalau kita membeli ni, adakah betul-betul memberi satu value kepada kita? Ya? Katalah kita beli baju ni memang cantik, tapi kita pakai banyak kali ke? Ataupun kita nak pakai raya je ke? So kalau harga dia 100, kalau pakai sekali, so value dia 100 je. Tapi kalau kita boleh pakai banyak, walaupun harga dia 200, tapi kita boleh pakai dia sebanyak 20 kali. So kita kalau kira, sekali pakai hanya berapa. So kita kena identify betul tak value for money. Dan jangan cepat terpedaya dengan tawaran-tawaran murah. Tapi kalau memang betul-betul berbaloi, you dah buat analisis, you dah buat perbandingan harga, you dah tengok berapa kali you pakai, you dah tengok dia punya flexibility of that outfit tu kan, boleh pakai kat banyak occasion, so just go for it. Sebab sebenarnya diskaun ni pun adalah salah satu strategi sebenarnya untuk kita berjimat sebenarnya kan. Tapi kita kena pastikan berbaloi ataupun tak berbaloi diskaun tersebut. Okey, jangan mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya. Diskaun jangan. Apa pun berbalik kepada keperluan dan juga kehendak. Kita kena kenal pasti. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dr. J atas kesudian bersama dengan kita berbincang mengenai topik kita kawal perbelanjaan dalam bulan Ramadan. Okey, baik. Selepas ini kita bercakap tentang bagaimana keperluan untuk kita melihat bahawasanya TVET juga memainkan peranan kepada negara kita, dan kita perlukan juga pakar-pakar dalam bidang ini. Selepas ini.
Okey, baik. Saya percaya sekarang ini semua sudah mengetahui betapa kerajaan sedang membangunkan supaya kita meningkatkan lagi bidang TVET. Betul. Dan rugilah kalau kita tak mengambil peluang itu dengan penyediaan peluang-peluang dan bidang jurusan TVET ini yang sebenarnya banyak memberikan kesan langsung kepada pembangunan negara, termasuk juga kepada ekonomi diri sendiri. Betul. Dan kali ini kita bercakap berkaitan tentang isu check-in college community, check-out polytechnic. Okey. Sebenarnya ramai tertanya-tanya ke mana hala tuju mereka yang memasuki kolej komuniti dan juga politeknik ni, ke mana mereka boleh pergi. Dengan sebenarnya tawaran gaji mereka pun agak tinggi dan lumayan sebenarnya. Dan itu sebenarnya ramai orang tak nampak. Okey, baik. Dan kita nak berikan peluang itu supaya masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita, mengetahui tentang perkara ini dan mengambil peluang untuk mengambil jurusan dalam bidang ini yang disediakan oleh pihak politeknik dan juga kolej komuniti. Kita nak bersama dengan individu yang akan bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, iaitu Tuan Muhammad Zaki Mustafa, yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan dan juga Pembangunan Pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Terima kasih Ashraf. Terima kasih Izu. Okey, berbelanja sakan tak? Tadi itulah saya dah nampak doktor itu rasa takut sikitlah. Baik. Okey, nak bercakap berkaitan tentang ambilan ini. Seperti maklum sekarang UPU telah pun dibuka untuk fasa pertama bagi mereka memohon, dan saya kira saya mohon juga sebenarnya agak ramai sebenarnya dalam masyarakat kita, adik-adik kita, supaya mengambil jurusan dalam bidang TVET ataupun teknikal yang khususnya ditawarkan oleh kolej komuniti juga politeknik. Dalam konteks ini saya bertanya tentang TVET ini. Bagaimana TVET ini peluang yang diberikan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita ni dalam konteks pilihan jurusan yang ditawarkan di dalam kedua-dua institusi ini, bagaimana? Okey, terima kasih Ashraf, terima kasih Izu kerana menjemput kami ke program Apa Khabar Malaysia. Pertamanya ialah kita sedikit berkongsi berkenaan dengan info yang apa yang dikatakan dengan politeknik ataupun kolej komuniti. Kami adalah institusi TVET yang bernaung ataupun di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Tinggi, dan kami bermula pada tahun 1969 itu dengan penubuhannya Politeknik Engku Omar, dan sekarang ini kita memiliki 36 buah politeknik dan 105 buah kolej komuniti seluruh negara. So kita memang orang kata bersepah lah kan. Saya rasa Izu dan juga Ashraf pernah nampak politeknik kan selama ini, dan itulah institusi TVET yang ada di negara kita, dan kami adalah penyedia yang terbesar dari segi menyediakan program-program peringkat diploma dan juga sijil yang kita tawarkan di politeknik dan juga di kolej kita lah. So kali ini sedikit perkongsian, kami memiliki 100,000 pelajar di kedua-dua institusi kami, di politeknik dan juga kolej komuniti, menghampiri 100,000, dan kita menjangkakan pada tahun 2027 nanti kita akan mencapai 140,000, dan kementerian sebenarnya mensasarkan hingga 350,000 enrollment pelajar politeknik yang ada di dalam sistem untuk mengikuti pendidikan juga pendidikan latihan dan pendidikan yang kita tawarkan di politeknik lah. So kami menawarkan program yang pelbagai disiplin ilmu seperti kejuruteraan, teknologi maklumat, perdagangan, hospitality, banyak lagi lah yang kita tawarkan dalam untuk arus perdanakan TVET negara kita. So graduan kami ini 80% akan keluar ke pasaran kerja, manakala 20% dia akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Awam, dan juga di Politeknik sendiri kami menawarkan juga program sarjana muda berbentuk LBBL gitu. Okey, baik. Okey, Tuan Zaki, nak juga kita tahu macam Dini dengan Tuan Zaki pun tadi dah sebut berkaitan dengan pembukaan permohonan UPU yang telah pun dibuka dan akan ditutup pada 29 Mac nanti. Itu untuk fasa pertama. Okey, untuk mereka yang saya rasa hari ini 21 Mac, masih ada lagi lebih kurang dalam 8 hari untuk mereka apply. Jadi kalau mereka nak apply dekat UPU ni, macam mana caranya? Apa antara jurusan yang ditawarkan? Okey. Fasa pertama memang dibuka untuk makluman penonton. Permohonan untuk masuk ke politeknik dan juga kolej komuniti itu melalui UPU online lah. So kami di situ fasa pertama telah dibuka mulai pada 29 Februari lepas sehinggalah pada seperti yang Izu kata tadi 29 Mac kan. So kita masih ada seminggu lagi, dan selepas itu kita akan buka fasa pengemas sekian iaitu bermula pada 29 April sehinggalah Jun nantilah kita akan tutup. So untuk memohon ini, calon-calon perlu membeli nombor PIN. Nombor PIN itu dijual di seluruh cawangan BSN di seluruh negara lah.
PIN itu untuk masuk untuk mengakses dan UPU menyediakan 12 pilihan program yang ada untuk diisi, untuk dipilih oleh pelajar-pelajar kita lah, calon-calon lepasan SPM yang kita ada sekarang ni lah. Dan kita harap pada ketika itu at least pilihlah kami satu ataupun semua ataupun at least satu program TVET yang ditawarkan oleh penyedia TVET yang ada di negara inilah. At least kita dapat mendapat panduan sedikit lah bagaimana kita nak menawarkan pada mereka kalau mereka tidak meletakkan salah satu, dan kita agak sukar untuk kita nak menentukan minat mereka dan dari mana sebenarnya mereka nak atau melanjutkan pengajian itu. Okey, alright. Buat masa ni saya difahamkan bahawasanya sistem UPU masih lagi mengamalkan sistem merit. Jadi saya tertanya-tanya khususnya bagi mereka pelajar SPM yang bukan daripada aliran STEM macam aliran sastra kan dan sebagainya. Adakah mereka ini tidak boleh untuk memohon jurusan khususnya di peringkat kejuruteraan ataupun jurusan bersifat teknikal yang ditawarkan oleh Politeknik dan juga Kolej Komuniti, ataupun sebenarnya terbuka kepada mereka semua? Itulah saya betul-betul mengharapkan agar rakyat Malaysia sedar bahawasanya apabila ketika mereka di sekolah, mereka berada di aliran KSI kita panggil, Kemanusiaan Sastra Ikhtisas. Okey, melibatkan program aliran seperti sastra, seperti perakaunan, seperti ekonomi. Itu semua mereka sebenarnya tidak tertutup, tidak berhenti di situ. Sekiranya mereka meminati program teknikal, so sebenarnya Politeknik terbuka luas kepada mereka ini untuk melanjutkan pengajian peringkat diploma di Politeknik, of course dengan syarat-syarat yang kita tetapkanlah. Tetapi kita bukannya hanya khusus kepada pelajar-pelajar STEM, tetapi pelajar KSI sebenarnya terbuka luas untuk melanjutkan pengajian di Politeknik dan Kolej Komuniti lah. Dan untuk makluman sedikitlah, 60% daripada pelajar-pelajar kita sebenarnya daripada aliran KSI sebenarnya. So kami sebenarnya dah transform untuk menyokong apa yang katakan dasar STEM negara. Kita dah transform pelajar-pelajar KSI ini apabila masuk Politeknik, dan mereka telah mengubah haluan mereka ke bidang kejuruteraan, dan akhirnya mereka menjadi jurutera, akhirnya menjadi teknologi yang ada di pasaran kerja sekarang inilah. So itu fungsi Politeknik sebenarnya. Kita akan transform mereka daripada aliran sastra kepada kejuruteraan. Begitu. Okey, baik. So macam Tuan Zaki tengok, Tuan Zaki kata tadi ada dilakukan transformasi untuk mereka yang KSI masuk dalam STEM ini. Dalam yang kita lihat yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga jawatan, macam mana dilihat perkara ini boleh dilaksanakan, dan juga kita kata macam mana apa ayat dia? Okey, bagi memastikan supaya saya kira bagaimana nak memastikan supaya subjek ataupun kursus yang ditawarkan itu mengikut kepada keperluan semasa dan memastikan supaya diperkemaskan dari semasa ke semasa. Oh, itu sebenarnya dari segi penawaran program yang kita tawarkan itu kita berdasarkan kepada kelayakan ataupun pengiktirafan agregasi oleh pembangunan kurikulum itu diagregasi oleh pihak MQA dan juga pihak ITEC lah kita panggil. ITEC ini untuk majlis administrasi untuk program-program kejuruteraan. Dan dari segi pembangunan kurikulum kita juga kita melibatkan industri. So of course kita punya program-program ini adalah mesra dengan industri. Apa keperluan industri memang kita penuhi di program-program yang kita tawarkan di Politeknik dan juga Kolej Komuniti kita lah. Begitu. So apa yang kita kata itu disebabkan kita panggil atau kita namakan konsep kita adalah TVET for all. Anyone, anytime, anywhere. Di mana-mana sahaja. Kita punya tawaran kita adalah ataupun pendekatan pendidikan ataupun PMP kita secara fleksibel. So mereka boleh untuk kita tawarkan kepada rakyat Malaysia kita lah kan. So pelbagai latar belakang akademik boleh kita sediakan. Kalau kita boleh jangkakan kepada segmentation yang ada dalam lulusan SPM itu. Ada yang cemerlang, ada yang baik keputusannya, ada yang sederhana, ada yang kita katakan lemah atau bergagal. Semua ini dia dalam macam tadi sebenarnya kita dah mappingkan ke dalam program-program kita. Yang cemerlang kita ada asas TVET yang kita asas TVET ini untuk makluman untuk ada sedikit perubahan pindaan nama bagi sesi kali ini. Okey. Sensitif. Dulunya untuk tahun lepas kita namakan asasi TVET. Tetapi kita telah menerima cadangan daripada pihak MQA untuk mengubah nama itu lebih sesuai digunakan sebagai asasi
teknologi kejuruteraan. So itu yang kita akan gunakan pada tahun ini. Branding itu penting juga tu. Menarik minat masyarakat juga kan, anak-anak kita supaya mereka memilih dan juga mengubah persepsi ibu bapa. Dan kita nak pastikan supaya bidang TVET ni yang ditawarkan oleh Politeknik dan juga Kolej Komuniti itu harus diletakkan sebagai pilihan utama, bukan lagi sebagai pilihan terakhir. Memandangkan kalau kita lihat beberapa negara yang sudah pun maju ke hadapan, Jerman, Singapura, Korea Selatan, mereka memastikan supaya bidang TVET itu berebut orang nak ambil. Itulah yang jadi pilihan utama oleh ibu bapa sendiri. Dalam konteks itu kita nak mengubah persepsi itu dan memastikan supaya anak-anak kita, ibu bapa kita memandang TVET is number one, pilihan utama dan perlu untuk dipilih. Bagaimana dalam konteks ini harus untuk diubah? So kita akan dalam perancangan tahun 2023 mulai 23 hingga 30 kami telah membuat satu plan transformasi yang kita akan mentawarkan kepada politeknik kita lah. So dan dari segi plan transformasi itu kita akan melahirkan kita punya perancangan ataupun kita misi kita untuk melahirkan pelajar-pelajar atau graduat kedai yang adaptif, mesra ataupun kita panggil teknologi competence dan juga inovatif. So ini sesuai untuk kita salurkan ataupun kita hantar pelajar-pelajar kita ke pasaran kerja untuk keperluan negara lah. Itu jadi. Baik, kita harapkan agar ibu bapa yang dengar ni sekarang ni pun dah selalu bertanya, awak dah apply belum? Kalau belum apply, TVET dulu So Ashraf sedikit kalau boleh saya tambah sedikit lah. Saya nak bagi tips sedikit kepada sedikit tip kepada calon-calon lepasan SPM. Mereka pertamanya ialah mereka perlu memilih satu daripada 12 itu. At least satu. Kalau kata tak nak juga pun letakkan juga satu program TVET yang kita tawarkan di UPU itu. Sama ada Politeknik atau Komuniti ataupun lain-lain IKA yang ada. Okey. Kalau kata yang kedua, tip yang kedua adalah sekiranya dia sangat berminat untuk Politeknik, letakkanlah dia di pilihan pertama. Itu penting. Dari segi pemilihan kita melihat pada keutamaan itu. Pilihan satu. Tips dia dah jelas Pilihan pertama, kena letak pilihan pertama ataupun salah satu mesti kena ada. Ibu bapa tolong semak juga anak-anak punya ada ke tak dia? Tengok buat depan. Baik, terima kasih kepada Tuan Muhammad Zaki Mustafa atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bercakap berkaitan tentang buku berbahasa Melayu dengan penerbitan yang dilakukan melalui seminar itu nanti. Kita nak mendengarkan maklumat ini daripada individu dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Semua selepas ini. Baik, daripada zaman sekolah kita dibesarkan dengan pendidikan dan juga penulisan tata bahasa Komsasnya. So penting juga untuk kita menggarap percakapan juga kita memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu kita dan cukup menarik untuk kita kongsikan topik kita pada hari ini iaitu Seminar Kebangsaan Penerbitan Buku Berbahasa Melayu yang mana kita ada satu studio di sini hari ini bersama dengan kita pengarah Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Puan Fauzilah Yatun Mustafa ke hari ini. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kawan saya berdebar-debar ni sebab jumpa dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ni lain macam sedikit. Dia kena behave susunan perkataan tu kena betul sekurang-kurangnya kan. Barulah sesuai untuk kita berbicara sama dengan orang bahasa. Terima kasih kerana bahasa dengan baik. Baik. Kalau salah nanti kita denda sedikit. Baik, terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Tentunya kita nak mengetahui lebih lanjut tentang satu program yang saya kira usaha yang cukup baik memperkasakan bahasa Melayu kita sejajar dengan harapan daripada Perdana Menteri juga. Mahukan bahasa Melayu itu diangkat di peringkat lebih tinggi. Dalam konteks ini nak bertanya tentang program yang akan diadakan ini. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita apakah nama program yang akan dianjurkan ini dan juga perincian program itu bagaimana. Terima kasih. Program ini akan diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi program ini ialah kita akan adakan satu seminar. Seminar Kebangsaan Penerbitan Buku Berbahasa Melayu. Jadi ada tema yang kita namakan untuk program ini iaitu memperkasakan penerbitan buku berbahasa Melayu. Jadi seminar ini akan diadakan selama 2 hari iaitu pada 26 hari bulan Mac hingga 27 hari bulan Mac Minggu hadapan ada 4 hari lagi untuk kita bersama-sama berseminar dan akan diikuti oleh satu sesi dialog meja bulat. Sesi dialog ini merupakan sesi
tertutup lah. Maknanya yang hadir di situ semasa sesi dialog itu hanya berdasarkan undangan sahaja. Tapi untuk seminar yang akan berlangsung selama 2 hari ini, kita bukalah buka penyertaan kepada penggiat pemain industri lah untuk hadir ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa antara pengisian yang boleh kita jangkakan sepanjang 2 hari seminar kebangsaan yang diadakan ni? Seminar ini sebenarnya kita akan dilancarkan, akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita pada hari yang pertama pada 26 hari bulan dan seterusnya Datuk Seri akan melancarkan buku terbitan Dewan Bahasa, 2 buah buku, 2 judul yang kita anggap sebagai satu karya besar, karya agung yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, baru saja terbit dan mesti dibaca oleh semua pembaca semasa hari pelancaran 26 Mac itu. Dan seterusnya akan diikuti oleh hari kedua oleh ada ucap pertama kedua. Ucap pertama oleh Perdana Menteri, yang kedua ialah ucap pertama oleh Menteri Pendidikan. Jadi YB Puan Fadlina Siddiq akan turut melancarkan buku kanak-kanak dan remaja pada 27 hari bulan tersebut. Baik, saya baru nampak juga Puan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri kita, bersama dengan anak-anak di sekolah membaca buku cerita. Dan itu juga nanti akan di bersama-sama juga di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pastinya juga disebut tadi bahawasanya akan ada sidang meja bulat dan pastinya akan bila mana ada seminar tidak lari daripada pembentangan kertas kerja daripada pakar-pakar dan bidang industri. Dan berkaitan tentang perkara ini, mungkin boleh kongsikan juga kepada kita tentang berapakah kertas kerja yang akan dibentangkan dan apakah skop ataupun fokus yang akan diberikan pembicaraan atau dibentangkan dalam sesi tersebut. Ada 15 kertas kerja yang akan dibentangkan dan kita akan akhiri nanti akan ada satu sesi forum lah. Sesi forum itu ialah tentang memajukan penerbitan buku berbahasa Melayu. Jadi panel yang diundang masa-masa sesi forum itu ialah yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, Profesor Ajung Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Universiti Melaya, Tuan Syekh Faisal Syekh Mansur, Presiden Persatuan Penerbit Buku Malaysia, dan Dr. Puh Swi Hiang, tu pengurus kandungan penerbit Pelangi. Jadi mereka akan bersama-sama dalam sesi forum. Jadi untuk sesi seminar tadi ada 15 yang akan 15 kertas kerja akan dibentangkan dalam 4 sidang pleno. Ada 4 sidang pleno. Jadi sidang pleno yang pertama kita akan membincangkan tentang hala tuju industri buku negara. Terdapat 4 kertas kerja yang akan dibentangkan semasa sidang pleno yang pertama, dan sidang pleno kedua tentang hak cipta dan karya. Terdapat 5 kertas kerja yang akan kita bentangkan. Sidang pleno ketiga ialah tentang kandungan dalam penerbitan, iaitu 4 kertas kerja, dan sidang pleno 4 tentang pencetakan, pengedaran dan pemasaran. Ada 2 kertas kerja yang akan dibentangkan. Siapa lagi antara panel yang boleh kita saksikan daripada Prof? Okey. Untuk hari yang pertama kita ada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ridwan sendiri, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, yang akan membentangkan kertas kerja yang pertama, iaitu tentang penulisan buku peluang dan cabaran, termasuk dunia penerbitan. Tentang dunia penerbitan itu akan dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Jeniri Amir. Kemudian dari Dewan Bahasa sendirilah, sudah tentulah dari Dewan Bahasa penganjur kan. Jadi sudah tentulah Ketua Pengarah Dewan Bahasa Pustaka yang berusaha Dr. Hazami Jahari akan membentangkan satu kertas di semasa hari yang pertama nanti. Baik, bercakap tentang tadi ada sebut tentang siapa yang akan bersama terlibat serta ataupun peserta-pesertanya. Saya tanya berkaitan tentang orang awam ataupun mereka yang barangkali merupakan pemain industri, seperti contoh mereka penulis buku, syarikat penerbit buku. Adakah mereka ini juga digalakkan untuk hadir ataupun ianya hanya atas jemputan sahaja? Sebenarnya seminar ini atas jemputan, atas jemputan. Kita mengundang para pemain industri, penerbit buku, penterjemah, penulis, editor,
para ilmuwan, ya, semua yang terlibat dalam industri buku, syarikat awam dan swasta, semua kita undang, ya, untuk bersama-sama pencetak, ya, semua kita undang, ya. Tapi sekiranya ada yang berminat, ya, ada yang berminat, ya, yang cinta ke buku, yang berminat untuk hadir, boleh hadir, ya. Boleh hadir dan hubungi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk hadir pada hari tersebut. Okey. Baik, selain itu juga saya tertanya tentang seminar yang diadakan ini. Di manakah ataupun ke manakah hal tuju sebenarnya seminar ini diadakan? Seminar ni sebenarnya kita nak melihat, kita nak melihat, kita sebenarnya ada banyak cabaran dalam dunia penerbitan sekarang, dunia perbukuan sendiri, ya. Ada banyak cabaran yang kita hadapi sekarang. Banyak kedai buku yang dah tutup, ya. Syarikat-syarikat penerbit juga, ya, banyak yang tutup, ya. Buku tak boleh jual, ya. Jadi kita Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah badan organisasi yang penerbit utama negara mesti memainkan peranan. Jadi ini ialah salah satu cara untuk kita memperkasakan penerbitan buku berbahasa Melayu, terutamanya buku bahasa Melayu. Ya, sebab fungsi utama Dewan Bahasa dan Pustaka sudah tentu untuk memartabatkan karya bahasa Melayu, karya sastra, ya, dalam buku, dalam penerbitan buku, dan inilah yang kita mainkan peranan. Dan peranan kita untuk menghimpunkan juga para pemain industri, ya, para industri buku, penerbit buku bercetak dan digital untuk membincangkan segala aspek dan isu terkini dalam dunia penerbitan, termasuklah tentang isu yang sangat penting dalam dunia penerbitan, tapi mungkin tidak ada sebagainya tidak menganggap perkara ini penting, iaitu isu tentang hak cipta. Hak cipta karya ini merupakan satu isu yang sangat penting, mesti difahami dengan jelas oleh semua penerbit, oleh semua penulis, oleh semua pencinta buku, ya. Dan kita temukan mereka ini dalam satu pertemuan yang bersifat kebangsaan, ya. Jadi sebab kita juga dalam pertemuan ini juga kita akan melihatlah cabaran, ya, apakah isu-isu dan masalah yang industri hadapi, ya, dan kita akan mencari jalan penyelesaian untuk bersama-sama lah, ya, untuk bersama-sama membantu negara, ya, melihat bagaimana kita dapat memperkasakan penerbitan buku berbahasa Melayu. Ya. Baik, ringkas saja untuk di penghujung ini, saya pasti Dewan Bahasa dan Pustaka apabila menjalankan satu aktiviti mahu ianya mendapat sambutan dan ada hasilnya nanti. Betul. Dan diharapkan juga ia tidak terhenti di situ. Akan ada lagi program-program selanjutnya. Betul. Untuk program kali ini, harapan yang paling diinginkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri? Harapan kami sebab ini ialah seminar yang sudah lama sebenarnya kita tidak laksanakan. Seminar yang terakhir yang kita laksanakan ialah seminar buku, ya, seminar buku yang terakhir kita laksanakan pada tahun 2015. Ya, selepas 9 tahun, ya, kita mengadakan satu lagi seminar untuk kita sama-sama selepas COVID sebenarnya. Selepas COVID kita nampak banyak sangat cabaran, ya, dalam dunia penerbitan, ya, dalam dunia perbukuan. Jadi harapan kami ialah kita dapat menghimpunkan semua pemain industri untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi idea, ya, mencari jalan penyelesaian bagaimana kita dapat membantu negara untuk memperkasakan penerbitan buku tanah air. Baik, saya harapkan agar ini dapat berjalan dengan baik. Saya suka semangat tadi itu apabila bercakap soal bagaimana kita memantapkan perkara 152 Pelembagaan Persekutuan ini, satu perkara yang sangat penting sebenarnya kepada kita, dan saya percaya bagi anda yang barangkali berminat untuk menyertai ini, masih lagi diberikan ruang. Itu ada lagi satu hari, 22 hari bulan Mac tarikh tutupnya. Boleh terus hubungi Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Puan Niarwati di talian 0321479433 ataupun emailkan terus melalui email w_lias_niar ataupun niar@dbp.gov.my. Baik, terima kasih kepada Puan Fauzilayatun Mustafa atas perkongsian ini. Terima kasih banyak. Agar ia dapat berjaya teruskan memperkasakan bahasa Melayu kita. Terima kasih. Apa khabar Malaysia? Terima kasih banyak, Puan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok bersama rakan tugas yang lain. Saya Dian Syah Salim. Saya Zul Yusof. Assalamualaikum. Tak tinggal. Pagi hari terus bangkit yakin berdiri.